Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Dalam segala aspek kehidupan kita, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini hari yang ke-9 Julai. Alright. Hari ini Abang Abu insya-Allah ada program sebentar lagi lah, dalam pukul 10 pagi. Tadi pun ada satu program, dia habis dalam 8.45. Saya kena relax sekejap dan saya start balik untuk bertemu dengan anda semua. Right, ini bukan bertemu dengan anda, maksudnya Abang Abu dah memang komit setiap hari insya-Allah saya akan cuba bersiaran langsung bersama dengan semua member-member. Right, kita nak tengok, kita nak share kat sini. Alright, okay. Alright, seperti biasa, apa kata kalau kita mulakan hari dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sambil tu astaghfirullahalazim, sambil astaghfirullahalazim, kita share, kita punya kita share pada kenalan kita, right? Astaghfirullahalazim, dan juga pada semua orang yang kita kenal lah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alright, lepas tu apa kita buat? Alright, kita pun send. Itu yang first kali kita buat. Kita berastaghfirullahalazim. Mudah-mudahan dengan istighfar kita ni Allah akan permudahkan segala urusan perjalanan kehidupan kita pada hari ini, InsyaAllah. Seperti biasa, jangan lokek kepada tekan love. Masa tekan love pula, dia tekan love pula, dia macam ni. Tekan love, kita tengok tekan love. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini kita lebih kepada apa ni, kita alhamdulillah kat sini. Alhamdulillah, kita banyakkan love. Saya tak tekan lah. Kalau saya tekan sendiri nanti saya tekan sendiri love, tak apa ni kan. So you all kena tekankan supaya saya dapat banyak love. Seperti biasa, hari ni adalah hari yang ke 5 dalam petua kita. Petua apa? Hari ni Abang pun nak cerita pasal petua rahsia pelaburan, tapi yang ke nombor 5. Petua nombor 5 kejap lagi kita nak bincangkan. Jadi saya nak anda mula berkongsikan dengan kepada kenalan awak. Siapa yang nampaknya hari ni belum ada yang datang, belum datang, say hi ataupun salam. Saya je lah yang bagi first salam kepada semua. Ni mesti adik-adik saya belum sampai lagi kerana okey, pertama Kak Asna, Assalamualaikum. Yang handsome dan manis. Tu dia, yang handsome tu satu. Kita bagi tepukan sebab dia cakap yang handsome. Sebab dia cakap yang manis, kita bagi dia DJ Hon. Jadi yang manis dan yang handsome. Alright. Terima kasih Kak Asna. Macam mana, sihat Sihat, semuanya sihat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan terus rahmati Kak Asna dengan penuh keberkatan, rahmat Allah Subhanahu taala, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, diberi kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah akan terus menjadikan semua adik-adik yang bambu ada di sini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu taala. Kita ada Safwan Rais. Waalaikumsalam Safwan Rais. Di mana Safwan? Daripada mana Safwan Rais? Mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih best pada Safwan dalam segala aspek kehidupan. Bekerja ke atau dekat rumah ke, kat mana? Boleh cerita sikit, mungkin kita nak tahu juga. Alright, terima kasih Safwan. Dekat mana tu Safwan? Okay, kita ada Zakia. Assalamualaikum, salam Khamis dan salam manis adik-beradik dan semua. Zakia, mana kau menghilang? Alright, kemana kau menghilang Zakia? So mudah-mudahan berada dalam keadaan yang walafiat, keadaan yang sihat, dilindungi daripada unsur-unsur yang tak bagus. Alright, dilindungi daripada mata-mata orang yang jahat. Setan-setan yang jahat dilindungi. Mudah-mudahan kita tak dikacau oleh benda-benda macam ni. InsyaAllah kita doakan juga kepada anda semua. Alright, jadi jangan lupa untuk terus tekan love. Alright, hari ini nampaknya keadaan di sini alhamdulillah dia macam ada hujan sikit, hujan dan keadaan mendung. Cuaca dia mendung sikit di Singapura.
Suhu diramalkan cik, tengok suhu 29 darjah Celsius, 29 suhu 29, jam tepat menunjukkan 9.17 di Singapura. Alright, dan zuhur di sini adalah pukul 1.10 zuhur insya-Allah. Alright, okay, Zakia ada di mana tu? Lila Yayan. Assalamualaikum Lila Yayan. Alright, apa khabar Lila Yayan? Daripada mana tu Lila? Alright. So sambil-sambil kita menunggu apa yang akan Abang Abu sampaikan pada hari ini sebagai petua nombor 5 dalam rahsia pelaburan. Sebelum ni kita dah bincang banyak sangat. Sebelum ni alhamdulillah kalau tengok sesi-sesi yang lepas ni banyak kita bincangkan mengenai pelbagai benda. Kalau terlepas boleh pergi scroll bawah dekat Facebook. Kalau malah nak cari kat Facebook, pergi dekat YouTube. Memang hari-hari ada banyak sangat yang kita kongsikan dalam kewangan. Ini boleh jadi satu universiti, universiti YouTube kewangan. Bersama dengan Abang Abu tu pun ada banyak sangat. Jadi kalau yang terlepas, mungkin nak tahu juga apa betul-betul sebelum ni, boleh ke depan mencari balik sebab setiap hari Abang Abu akan kongsikan satu petua rahsia dalam pelaburan untuk 10 hari ni. Sebelum tu kita ada petua Wang Power. Yang ni pula petua pelaburan. Sebab saya rasa ramai orang juga perlu mempunyai rahsia, bukan rahsia tapi amalan-amalan pelaburan yang betul. Petua rahsia ni bukan apa, dia dapat daripada orang-orang yang melakukan sesuatu yang luar biasa tapi tak dapat disampaikan kerana tak ada wadah-wadah seperti hari ini. Hari ini kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada social media yang banyak sangat yang kita boleh kongsikan ilmu kita dengan sewenang-wenangnya, sesenang-senangnya, semudah-mudahnya, supaya kita boleh juga memperolehi banyak kebaikan, pahala daripada apa yang kita kongsikan. Alright. So okay, kita ada Lila daripada mana Lila Yayan? Alright, alright. Oh, Kangan Persi hujan hujan kat sana. Allahu Akbar. Alright, hujan rahmat lah. Dia banyakkan doakan Abang Abu jugalah mudah-mudahan Abang Abu sentiasa nampak macam ni. Putih juga aku nampak hari ni. Selalu tak putih sangat, hari ni macam putih, macam best sangat. Alright. Dan sekejap lagi saya ada program dengan Mara pukul 10. Jadi saya dalam 10.45 saya kena bergegas untuk ke Mara. Kalau dulu aku kena jalan sana sini. Bergegas maksudnya apa? Tutup ni, buka yang tu. Alright, COVID menjadikan hidup Abang Abu ni alhamdulillah senang sangat. Alright. Okey, Senawang mendung Senawang pun mendung. Asna dekat Senawang dia cakap mendung. Kelang pun mendung nampaknya keadaan hari ni banyak yang mendung Alright, mungkin juga disebabkan memang disebabkan macam tu lah. Nak buat macam mana, mendung alhamdulillah. Okey, sebab pakai t-shirt putih lah. Oh, sebab aku pakai t-shirt putih dia nampak putih Kalau tu aku memang hari-hari pakai putih lah, senang sikit. Ipoh pun mendung Irena, Ipoh pun mendung. Oh, hari ni nampaknya seluruh Malaysia dengan Singapura pun mendung. Kita pun mendung dan tadi ada hujan renyai-renyai sikit. Alhamdulillah sekarang nampak macam mendung sikit. Best. Best. Be excited to solat today. Be excited to sedekah today. Be excited to selawat today. Like macam mana kita pakai pun best. Tetap perlu dijadikan amalan. Hujan, ribut, mendung, petih, whatever, it doesn't matter. Teruskan perjalanan kita. Alright. Miri okey. Kita ada orang daripada Miri Hafiz Ras. Miri okey bang. Alright, cuaca cantik alhamdulillah. Alright, good. Alright, kita bersyukur alhamdulillah. Miri best sangat Miri saya pernah pergi sekali tau. Dia yang Miri saya ingat saya pergi masa buat Pro 2 punya program. Saya dah pergi Miri sekali. Miri, Bintulu saya pergi Kuching dah selalu jugalah Kuching pergi. Kuching dengan Kota Kinabalu ni quite common lah, selalu pergilah. Okey, macam mana orang Miri kat sana? Saya daripada Kota Baru yang makan cendawan yang saya buat. Oh iya, Allahu Akbar. Terima kasihlah Safwan. Abang Abu ni itulah bila ramai sangat adalah macam terlupa juga. Alright, terima kasih Allahu Akbar. Cendawan yang you buat saya makan. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan Allah rahmati Safwan menjadi orang yang luar biasa, hebat sangat dalam kehidupan Azwan ni. Safwan ni terus jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang terus diberkahi dengan pelbagai kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abang Abu dengan ikhlas hati mendoakan semua yang berada di sini. Alright. Muhammad Hafiz, Miri okey. Alright. Cuaca ada lagi tak yang siapa daripada mana? Salam Georgetown mendung, pagi tadi hujan. Georgetown pun mendung Fauzi Ujita dia cakap Georgetown pun mendung,
pagi tadi hujan. Sama macam Singapura. Singapura pun pagi tadi hujan renyai sikit. Lepas tu dia dah mendung. Memang keadaan mendung hari ini, insyaAllah. Alright, terima kasih kepada semua yang update diorang punya keadaan persekitaran ataupun suhu ataupun cuaca di negeri masing-masing. Alright, sambil tu kita nak juga tanya like, apakah makanan yang best dekat tempat awak ni? Kalau nak tahulah makanan yang terbaik, makanan yang best. Jadi kita nak tepukkan kepada anda semua, bagi tepukan dulu. Bagi tepukan dan juga kita bagi bicycle horn juga kepada anda. Alright, jadi saya nak tahu juga makanan dekat Sarawak apa laksa laksa Sarawak kan, orang panggil laksa, tapi saya tak pernah makan lah. Alright, mungkin boleh juga cerita sambil tu, apa kata kalau ada soalan kewangan ataupun keusahawanan ataupun whatever, tapi memang kita pagi ni ilmu wang dunia akhirat. Kita bercerita mengenai ilmu kewangan dunia akhirat yang membawa kita kebaikan dunia insya-Allah dan juga ke akhirat juga kita dapat kebaikan daripada apa yang kita kongsikan. Jadi kalau anda ada soalan-soalan yang memerlukan jawapan, yang nak memerlukan panduan, nak memerlukan tips-tips daripada Abang Abu, dipersilakan tanya. Sebab biasanya Abang Abu ni kena tanya tau. Dia kalau tanya baru saya macam dia otak dia ada soalan je dia ada soalan je dia dia macam tu, right? Jadi tanya soalan pada Abang Abu kalau anda perlukan apa-apa soalan. Alright, perlukan jawapan lah, apalah aku berbual ni pagi-pagi macam tu lah. Kadang-kadang kita belum sarapan ni kan. Kita belum sarapan sebab orang rumah tadi dah masakkan, dia dah buat Nescafe. Dan aku pagi tadi kan lepas subuh. Lepas tu kalau aku minta lagi ni kan dia mengamuk ke apa. Jadi kejap lagi masa aku dah habis ni, aku pergilah buat sendiri Nescafe sebab aku lepas ni ada program. Tu je. Alright, laksa utara. Oh, okey, laksa utara. Tapi banyak-banyak laksa. Aku dengar laksa Sarawak dengan laksa Johor tu yang paling sedap. Dengar lah sebab saya bukan peminat laksa. Salam AA yang handsome lah. Dia cakap handsome, aku kena bagi tepukan. Handsome. Alright, yang lain, Abang handsome dan adik-adik pretty-pretty. Wah, bagus lah. Abang handsome mestilah adik-adik pretty-pretty ya. Buat je lah tau. Emil. Buat je tau Suhaimi, semangat. Tepuk sekali lah. Minggu ni dah badan tak larat. Actually okey lah, aku tepuk 2 kali lah tu. Alright, untuk Suhaimi kita tepukkan satu lagi, tepukan yang luar biasa. Kita bagi dia energy. Dia cakap tak larat. Macam mana boleh tak larat? Kita kasih dia energy supaya dia larat. Energy tu datangnya daripada dalam jiwa kita. Kita minta Allah SWT untuk bagi energy sebab kita ni kosong. Alright, kita tak ada apa-apa. Kita minta Allah bagi energy. Nak energy, kita bagi lagi orang energy, kita dapat energy insya-Allah. Jadi itu cara dia untuk energy. Negeri Sembilan dia cakap masak. Okey, Kak Asna cakap masak cili padi mereka panggil gula. La ilaha illallah. Jadi kalau aku pergi pergi Negeri Sembilan, dia cakap teh tu jangan letak gula. Teh tu jangan letak gula. Kalau teh letak gula dia masak cili padi. La ilaha illallah, tak boleh lah macam ni. Kan kadang-kadang bahasa ni betul lah. Kita pergi Indonesia pun bahasa dia sangat macam bahasa Melayu, tapi kita bahasa Indonesia, tapi bila kita cakap bahasa Melayu dia macam lebih kurang sama kan. Tapi dia punya arti dia sangat jauh babe. Tu hari aku ditegur oleh beberapa member kat sana kan. Tak boleh cakap budak-budak, tak boleh cakap ini apa kamu, tak boleh cakap kamu apa. Entah aku lupa, dia tak boleh cakap. Dia cakap gulai lah Oh gulai, bukan gula. La ilaha illallah. Kak Asna, mata aku ni, kau punya eye tu kecil sangat lah. Aku terbaca pun tak boleh. Masak lemah cili padi mereka panggil gulai. La ilaha illallah. Gulai dengan gula. Dia satu eye, tengok nampak, satu eye menyebabkan segala-galanya berubah. Awak, diri awak, eye tu saya. Kita ni boleh menyebabkan banyak benda berubah. Kalau kita ni, kita yang menyebabkan benda tu jadi gula atau gulai. Kita yang menjadikan hidup kita ni gula atau gulai. Nampak? Ai yang menyebabkan jadi gula atau gulai. Dahsyat lah Kak. Aku dapat idea nak berbual Kak. Terima kasih Kak. Tengok, sebab kita ai ni apa? Ai yang boleh menjadikan hidup kita jadi gula atau jadi gulai. So jadi kita kena jaga ai kita supaya ai kita ni nak jadi apa? Nak jadi gula ataupun nak jadi gulai. Alright. Mendung Singapore, but I enjoy makan kacang pool. Kacang pool
Dekat Johor dia tahu satu kacang pool. Dekat Johor Lakin tu ada satu kacang pool. Alright, Assalamualaikum ya yang handsome-nya. Dia cakap Allah Akbar. Dia bagi tepukan. Tapi okey, ni dekat mana? Melaka Melaka dia cakap sini hujan lebat sejuk. Dia cakap alright, tak payah pakai aircon dia cakap. Alright, di Melaka tak payah pakai aircon Jadi okey, apa kata seperti biasa hari ni kita mulakan dengan soalan sebelum Abang Bu nak bagi anda petua pelaburan yang kelima. Rahsia dia, petua rahsia pelaburan yang kelima yang telah diguna pakai oleh ramai orang-orang jutawan-jutawan, not only jutawan nanti billionaires, you know, like, and di banyak negara-negara, bukan hanya di Malaysia ataupun Singapura, tapi di seluruh di seluruh dunia. Aku ni kejap lagi saya ada program dengan Mara, kita cerita pasal business account, alright, business account during COVID, right, special program. Ini program keempat untuk siri dia ada siri. Saya ingat total 12 ke 13 siri setiap negeri lah. Hari ini negeri Penang. So kita akan bersama dengan orang-orang Penang dalam program kewangan bisnes. Alright, macam mana kita nak mengenangani kewangan bisnes masa COVID. Ni dia kat aku tunjuk Dah adalah dekat Facebook aku lah, korang pergi tengok Masya Allah. Alright, so ada tak soalan salam Wah Mak Minda? Apakah platform yang terbaik untuk membeli saham SP US Stock? Apakah platform terbaik? Dia boleh pakai Interactive Broker. Sebab Abang Bu gunakan Interactive Broker sejak I think dah berpuluh tahun dah. So saya menggunakan Interactive Broker daripada dulu sampai sekarang. Saya pakai Interactive Broker. So sebab Interactive Broker dia sangat fleksibel, sangat mudah, dan you buat transaction you dengan senang, dan saya tak pernah mengalami masalah selama lebih kurang dah berapa? Dah 12-13 tahun lebih. Alright. No, more than that lah. 20 dekat nearly 20 years. Dekat 20 tahun dah Abang Bu dah 20, yelah 15 hingga 20 tahun Abang Bu dah pakai Interactive Broker, brother. So I mean, you boleh check out Interactive Broker and you start to like purchase. Itu je soalan mudah Habib. Alamak, aku ingat soalan apa ditanya broker kan, mana right platform terbaik. Platform tu brokerage firm dia terus direct dekat sana. Direct daftar dekat US. Dia bukan daftar dekat sini Kalau kat sini ada double, kadang-kadang ada double commission, double taxation, banyak benda lah. So kita terus buka account dekat sana. Salam kasih sayang AA dari Kak Rus dari Shah Alam. Best. Terima kasih Kak. Saya juga Kak doakan Kak terus dilimpahi rezeki yang sangat luar biasa Kak. Alright, dan hari ni kita nak Interactive Broker. That is brokerage firm di US untuk kita beli dan jual saham dalam market US. Alright, okay, seperti biasa saya masih menunggu soalan. Itu soalan biasa. Saya nak ada soalan-soalan lain. Kalau tak ada, saya akan terus ke tip pelaburan rahsia. Dia petua rahsia pelaburan. Alright, yang akan Abang Abu kongsikan pada anda. Mata Abang Abu makin lama makin macam kecil. Kena buat macam ni. Apa khabar semua? Semua apa khabar? Macam tu. Mata saya ni macam kecil sikit. Alright, saya nampaknya orang rumah saya dah bangun. Mungkin boleh minta dia buatkan SKP sikit. Oh, dia cakap tak boleh. Alright, tak apa. Kalau tak boleh, tak apalah. Kan, kita cakap-cakap dulu. Kemudian kita buat sendiri lah. Alright. Okay, so apa kata soalan? Kalau tak ada soalan, satulah soalan yang macam cabar sikit. Suhaimi tanya soalan. Terima kasihlah kita bagi tepukan kepada Suhaimi kerana dia tanya soalan. Alright. Tapi saya nak juga satu soalan yang lebih menguja. Private mandate tu macam mana? Private mandate tu macam mana, Bu? Private mandate ni dia lebih kepada private equities. Kan, dia maksudnya private shareholders. Alright, private shareholders ni dia kalau public ni dia public kan? Dia public macam public kita. Like contohnya kalau kita tengok public, let's say kita ada saham tertentu, right? Kita tengok that is public. Tapi private ni dia lebih kepada private. Dia macam private mandate, alright, dia untuk mendapatkan sesuatu keputusan, alright. Itu yang kita panggil. Tapi dia ni macam ada juga banyak definisi dia lah, okay. So sebab kita nak buat macam mana, dia lebih kepada
dia lebih kepada private lah. Dia private. Okay, dia private arrangement tau. Dia bukan macam macam yang luar. Dia private. You kena actually like you kena ada, kata orang tu, you kena ada dia kita bagi private mandate untuk dia gunakan fund tu contohnya. That's lebih, right? So let's say saya ada duit, saya bagi private mandate saya untuk dia gunakan saya punya duit ni untuk dalam, itu satu istilah dia, right? Salah satu istilah dia, right? Itu dia kadang-kadang ada dalam bank-bank ni, dia ada offer benda ni, right? Dia ada offer benda-benda macam tu, right? Dia lebih kepada untuk individu tau biasanya. Dia ada special, right? Okay, dan dia ni dia lebih kepada tailor made lah. Macam okay, saya ada duit, saya akan khususkan pada orang-orang yang macam ni. Orang-orang yang macam ni, yang mungkin dia ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, right? So kita ni akan buat something, alright, dengan kita punya own, like khusus tau. Dia bukan macam macam public kita beli apa-apa, tak. Ni private mandate ni, dia memang satu tailor made wealth management. Dia tailor made untuk orang tu, you know, like so biasanya dia ada certain risk benda, discretion. Dia tak bagi the investment manager tu, dia akan diberi mandate untuk dia menguruskan kewangan kita. Tu private mandate, alright. Dan kadang-kadang dalam private mandate ni, dia kan juga ada banyak benda. Dia melabur dalam tu, melabur dalam ni, tapi dia lebih lain sikit. It's not like macam you know, like yang kita terus beli, dia macam tu. So sebab tu, you know, like dia orang yang akan buat you know, like jual beli, you know, like and all those stuff. Alright, so itu yang dinamakan private mandate. So apa bagusnya adalah dia biasanya kita tak akan menggunakan emosi dalam kita nak melabur dan sebagainya. So orang yang kita lantik ataupun bank yang kita lantik atau company yang asset management yang kita lantik tu, dia akan mula buatkan benda ni, alright. Tapi of course so benda tu like bagus untuk orang yang banyak duit biasanya kan. So dan juga ini adalah satu satu keadaan di mana kita melabur dan dia akan gunakan kita punya duit, dan kita beri mandate untuk dia gunakan dalamnya. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita tak boleh macam sue mereka. Sebab ada juga berlaku dalam private mandate ni, di mana sebelum private mandate lah, di call it private mandate, sebelum dia orang buat benda ni, di mana kita bagi duit dan dia akan bagi kita satu jangka macam ni, satu ramalan lah kan. Tapi bila tak jadi, kita akan sue dia, kita akan buat macam-macam. Tapi sekarang bank dan semua fund managers, dia ada juga dia orang punya protection untuk dia orang, alright. So sebab tu dia panggil private mandates lah. So benda tu adalah satu benda yang sama juga, ada mandate, tapi dia akan check kita punya profile risk, kita punya risk, apa risiko kita and all those stuff, alright. Dan hari ini benda tu juga dah jadi very common dalam fintech tau. Kalau kita gunakan fintech technology, biasanya dia akan tanya banyak soalan-soalan untuk memastikan duit kita ni dilaburkan mengikut mandate yang kita bagi. Alright, inilah aku, risiko dia macam ni, jadi engkau laburkan aku dengan kaedah macam ni. Jadi dia orang tak boleh ambil duit untuk melaburkan dalam benda-benda lain. Dia akan ikut kita punya risk profile kita punya apa yang kita nakkan, macam mana kita nak agresif, kita nak whatever, all this. So it's all depend, kita yang bagi mandate. So ini adalah satu benda yang baru lah. Okay, apakah strategi pertama dalam memperbaiki kewangan? Awak datang kelas bambu. Datang kelas bambu, alright, ataupun dengarlah benda-benda yang bambu ajar ni, baca, dengar, like benda-benda tu lah yang menjadikan kita lebih bijak dalam strategi, alright. So strategi dia ada dua, satu strategi, satu technical, alright. Apa yang ada orang ni, dia bukan perlukan strategi, dia perlukan teknik. Teknik ni adalah bila kita sudah mempunyai simpanan, sudah mempunyai satu duit untuk kita melabur, maka kita perlukan teknik. Tapi kalau kita nak ke sana, kita nak simpanan, kita perlukan strategi. So pada Abang Abu, strategi adalah di awal. Kita nak ada strategi supaya kita boleh mencapai matlamat-matlamat kita yang kecil. Selepas tu, daripada matlamat tu, kita nak capai, you know, like kita punya impian, kita punya whatever yang kita decide, that you need kata orang tu
teknik. Alright, so ini dua adalah bahasa kewangan yang perlu kita faham. Strategi adalah dimula kita duduk, kita buat strategi. Tactical atau technical adalah apabila kita approach. Kita dah buat, kita kena tukar teknik. Teknik melabur contohnya, teknik menyimpan. Tapi strategi adalah untuk capai benda tu, kita perlu ada menyimpan, kita perlu menabur, kita perlu whatever. Itu strategi. So ini antara dua benda lah. Jadi strategi pertama dalam perbaiki kewangan adalah mengetahui di mana kita, di mana awak dan ke mana awak nak pergi. Alright, di mana awak dari segi kewangan? Dari segi kewangan ni di mana awak? That's the first strategy, untuk melihat di mana saya. Hutang saya berapa, pendapatan saya berapa, income saya berapa, berapa yang saya komitmen saya berapa, semua dah kita tahu. Dan ke mana kita nak pergi. Aku nak dah beli banglo, aku nak beli ni, ke mana kita nak, so, dari A ke mana kita nak pergi. Itu yang namakan strategi pertama. Awak kena tahu di mana awak. Itu senang sajalah. Itu je yang saya boleh cakap. Since awak tanya macam tu, Abang Abu cakap strategi yang pertama dalam kewangan bermula di mana anda. Alright, di mana anda, check di mana anda. Sebab apa-apa pun dalam hidup kita, kalau kita tak tahu dekat mana kita pun tak boleh nak agak. Kalau kita nak pergi KL tapi kita ni tak tahu kat mana, macam mana orang tu nak bagi awak idea nak pergi KL macam mana? Awak nak pergi KL, okey, saya faham awak memang nak pergi KL, tapi di mana awak sekarang? Di mana awak? Kalau awak tak bagi tahu saya di mana awak, macam mana saya nak ajak awak pergi KL? Mungkin kalau saya kat Singapura, saya cakap okey, naik beach road. Tapi awak cakap saya bukan kat Singapura bang, saya kat Perlis. Nampak? So pertama kita kena tahu di mana kita, baru kita boleh design strategi ke mana kita nak pergi. Lepas tu barulah dalam perjalanan kita letakkan teknik-teknik dan sebagainya. Alright, so itu adalah sedikit yang Abang Abu nak bagi. Dan hari ini saya nak cerita ataupun bawa ke nombor 5. Alright, petua pelaburan nombor 5. Hari ni Abang Abu tak share nampaknya. Wah, tak share lah. Kesian diorang, nanti diorang tanya kenapa Abang Abu tak share. Ada macam tu tau, kenapa tak share, macam tu. Jadi kita nak share, walaupun dah lambat sikit tak apa. Kita share supaya like member-member yang biasa saya ni, dia akan ada kan. Diorang ni yang biasa-biasa lah. Sebab benda ni penting lah untuk diorang, saya rasa kan. Jadi kita tak apalah siapa yang ada je lah. Ni member-member ni, diorang ni kadang-kadang tak WhatsApp dia diorang ni. So kita panggil dia untuk tengok jugalah kalau dia nak. Sebab petua kelima ni saya nak bagi. Alright, so kita dah masuk ke petua nombor 5 Kita hari ni petua nombor 5 kan. Alright, petua nombor 5 dalam petua rahsia pelaburan adalah cuba teka. Saya nak tengok siapa yang boleh teka dengan betul. Apa agak-agak petua yang kelima Abang Abu nak bagi. Okey, kita cuba ulang balik. Petua 1 apa, petua 2 apa, petua ketiga apa, petua keempat apa. Dan hari ni Abang Abu akan bagi petua nombor 5. Cepat, come on, yang selalu dengar. Petua nombor 1 apa? Jangan jadikan pelaburan tu satu perjudian. Ingat lagi? Itu nombor 1. Jangan jadikan pelaburan sebagai satu perjudian. Itu yang Abang Abu cerita panjang lebar pada hari yang pertama. Hari kedua saya cakap, jangan percaya pada nasihat pakar. Maksudnya jangan kita percaya pada nasihat pakar. Maksudnya bila pakar cakap satu, jangan terus ambil tapi pula buat kajian. So dia punya keyword adalah buat kajian. Nombor 3 cakap buat kerja rumah. Saya suruh anda mula lakukan kajian, buat kerja rumah. Right, tahu pasal benda-benda yang kita nak melabur, kita nak buat apa tu, kita kena tahu diri kita, apa kekuatan kita, risiko dan sebagainya. Right? Ketiga kita cakap apa? Ketiga tu. Keempat saya cakap melabur dalam pulangan yang berganda. Maksudnya saya cakap reinvest balik. Right, reinvest balik. Macam mana kaedah reinvest, tak kisahlah pelaburan ke bisnes ke whatever. Reinvest kita cerita selama lebih kurang 1 jam juga semalam. Dan hari ni Abang Abu nak bagi satu lagi tip ataupun satu lagi petua rahsia pelaburan. Masa dah sangat sikit. Saya ada 5 minit saja sebelum saya close. Alright. Nombor 5 adalah pelbagaikan pelaburan. Diversifikasi, diversify. Maksudnya pelbagaikan pelaburan. Jangan meletakkan pelaburan dalam satu benda. Sebaliknya kita mula adakan diversification. Ini untuk orang-orang yang biasa, orang-orang yang mula nak melabur, dia perlu ada diversification supaya kalau sesuatu tak jadi, dia ada lagi satu yang untuk support. Tapi orang-orang yang professional, orang-orang yang sangat professional, dia tak akan diversify. Dia akan lebih fokus pada satu benda untuk dia buat duit, dan kemudian duit tu baru dia diversify dalam benda-benda lain. Jadi
itu adalah dua jenis. Bila saya cakap diversify ni, ada dua jenis diversification. Tapi pada awal seperti semua orang, alright, jangan letakkan dalam satu bakul, letakkan dalam beberapa bakul. Sebab tu dalam main bola saya selalu cerita pasal bola. Kita ada goalkeeper, defender, midfield dan striker. Sama juga dalam kewangan kita, kita perlu ada yang berisiko rendah, yang berisiko sederhana, yang berisiko tinggi, alright. Jadi yang terbaik adalah untuk kita melaburkan kewangan kita dalam beberapa jenis pelaburan yang kita buat. Sudah buat kajian. Jangan bila aku cakap macam itu kau letak tak ada kajian. Yang 4 ke atas tu kena ikut. Yang kelima adalah, alright, jangan letakkan dalam satu jenis pelaburan kerana dia akan menimbulkan masalah. Kenapa? Yang ni saya akan bincangkan lagi esok sebelum kita sambung. Tapi kenapa saya cakap macam itu? Kadang-kadang kalau kita tengok, kita dikuasai oleh pakar kewangan. Pakar, nama dia pakar kewangan, tapi dia buat insurans. Jadi bila dia jual insurans saja, portfolio pelanggan dia semua insurans. Kan dia tak ada benda lain. Ada orang dia pakar kewangan, dia jual unit trust. Jadi semua benda yang dia recommend kita adalah unit trust. Ada orang dia pakar kewangan tapi dia hartanah. Dia tak cakap jangan beli insurans, tak payah nanti kita beli hartanah. Jadi ramai orang disebabkan mereka menggelarkan diri mereka pakar kewangan, tapi di belakang dia, awak cek, kalau belakang dia pakar kewangan ni dia jual insurans, berhati-hati sebab dia akan jual insurans. Kalau pakar kewangan awak cek belakang dia unit trust, dia akan jual unit trust. Pakar kewangan kalau dia hartanah, dia akan jual hartanah. Dia tak akan jual ilmu kewangan. Alright, dia akan jual benda-benda dia ada dengan nama pakar kewangan. Ramai manusia ni dia nak cepat duit, jadi dia akan terikut dengan benda-benda ni. Sebab tu saya cakap kita kena ada pelbagai pelaburan kita diversifykan. Jadi kalau nak pakar kewangan, awak boleh ada banyak pakar kewangan yang awak dapatkan nasihat ni, dapatkan, tapi akhirnya awak kena faham, dia bawa ke mana, dia ke mana. Jadi kita tak nak terlibat dalam pakar kewangan macam tu. Alright, sebab ramai, saya dah tengok ramai yang datang kat Abang Ambu, dia tunjuk, aku tengok apa hal ni, saya dah ada insurans ni, banyaknya insurans. Kenapa kau ambil insurans semua? Sebab ialah pakar kewangan saya cakap ambil insurans. Jadi bila kita tengok siapa pakar kewangan kau, pakar kewangan saya dia jual insurans, mestilah, nampak? Di sinilah dijadikan financial intelligence ataupun financial literacy itu penting. Jadi kalau kita ada ilmu kewangan yang betul, tak kisahlah mana-mana pakar datang pun, kita boleh buat keputusan yang bijak. Insurans saya dah cukup ni, Alhamdulillah. Sekarang hartanah saya memang belum ada komitmen yang tinggi, saya boleh, tapi saya rasa satu je kot, belum lagi saya boleh pergi dua. Walaupun teknik kau cerita pun aku tak boleh. Sebab apa? Diorang ni minta maaf lah, saya kena direct juga kat sini. Sebab tak apalah diorang benci saya ke whatever, tapi saya kena bagi tahu yang betul. Jadi kalau seorang pakar kawan yang betul, walaupun dia jual insurans, tapi kalau dia tengok klien dia dah cukup, dia tak akan paksa lagi. Dia cakap tak boleh, ni awak dah cukup dah insurans ni, mungkin lepas ni dapat anak ke, nolak dapat gaji lain ke whatever, kita beli insurans. Tapi setakat untuk nak dapatkan semua duit yang awak ada lebih dam sini, salah. Sebab tu kita perlu mencari orang-orang macam tu. Jadi kita kena tahu. Lepas tu dalam hartanah, contohnya dalam hartanah pun, walaupun fokus dalam hartanah, tapi kita juga perlu ada segmen dia. Contohnya hartanah apa? Kita beli rumah. Yang ni kita beli rumah kedai. Kita kita mempelbagaikan pelaburan kita dalam benda tu juga. Itu juga satu benda yang perlu kita ambil tahu. Jadi kesimpulan yang mudah pada hari ini, jangan sekali dalam melabur pelaburan yang risiko dia sama. Cari pelaburan yang mempunyai risiko yang berlainan. Ini akan memberikan kadar risiko kita dapat manage. Sebab pelabur yang paling terror adalah pelabur yang boleh manage the risk. Dia bukan pelabur yang boleh buat duit untung banyak tau. Dia untung banyak tak akan konsisten. Awak tanya saya, tunjuk satu pelabur yang dia konsisten, dia memang tak pernah semua dia tak ada, babe. Pelabur yang terror adalah pelabur yang boleh manage risk. Dia buat ni, dia boleh manage. So itu adalah pelabur yang terbaik. Alright. Jadi kalau anda seorang pelabur yang mengambil risiko tanpa risiko dengan menghadiri program Bambu. Jadi insyaAllah, so besok kita akan masuk lebih sikit sebab saya tak ada masa. Saya terpaksa tamatkan di sini untuk saya bersedia dengan grup Mara saya untuk program kami akan bermula dalam 10 minit lagi insyaAllah. Jadi itu sajalah yang Abang Ambu nak sampaikan kepada anda. Kita tunggu lagi sikit lagi untuk saya dapatkan 1000 love. Lepas tu Alhamdulillah saya dah boleh settle. Alright, yes, sikit lagi 18, 13 lagi, 11, 9, 7, nampak 4,
Ya, 2. 1. Alhamdulillah. Alright, sampailah saya target saya untuk hari ini untuk mendapatkan love daripada anda semua. Alright, saya harap apa yang Abang Abu kongsikan pada hari ini walaupun ringkas, tapi saya rasa benda yang awak perlu beri perhatian. Alright, okey, pastikan anda jangan melabur dalam satu saja benda, sebaliknya mempelbagaikan kita punya pelaburan, diversify dengan benda tu. Jadi itu yang Abang Abu nak nasihatkan pada anda, insyaAllah. Alright, kita berjumpa lagi esok. So terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Abang Abu. Jangan lupa esok juga daripada 9 pagi hingga 10 petang 10 petang pula 9 pagi hingga 10 pagi, insyaAllah bersama dengan Abang Abu dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni akan menjadi satu cahaya dalam kehidupan kita untuk memperbetulkan, memperbaiki dan juga memperkasakan kewangan kita. Mudah-mudahan dengan cahaya itu juga kita akan mendapat nikmat yang luar biasa yang boleh membawa kita mencapai syurga yang kita idam-idamkan. Itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.